Assalamualaikum. Hari ini hari ke-15 untuk ternakan ikan siakap yang ada dekat belakang ni. Maksudnya kita dah lepas fasa yang kritikal untuk ternakan ikan siakap ni. Yang saya masukkan dengan kritikal adalah 2 minggu yang pertama. Sebab bila kita mula menternak ikan siakap ni, 2 minggu pertama ni, masa ni kita akan nampak banyak anak benih yang mati. Mungkin satu hari 10 ekor, 15 ekor, dan kadang-kadang dalam tempoh 2 minggu pertama ni, tak mustahil semua sekali boleh mati. Kalau nak dibandingkan ternakan yang sekarang ni berbanding dengan yang sebelum ni, bagi saya yang ni adalah lebih sukses berbanding dengan yang sebelum ni. Sebab sebelum ni saya rasa lebih banyak yang mati, tapi kali ni alhamdulillah. Dan kesalahan saya pada yang sebelum ni adalah sebab saya terlalu fokus pada amonia saja dan saya tak ambil berat tentang pH. Tapi kali ni saya ambil berat tentang pH. Memandangkan sekarang ni memang musim hujan, jadi saya monitor lebih teliti tentang pH. Jadi alhamdulillah kali ni tak banyak yang mati. Daripada hari pertama sampai hari ke-7, boleh katakan setiap hari ada kematian. Tapi jumlah yang mati itu tak banyaklah. Maksimum paling banyak pun mati satu hari cuma 2 ekor saja. Dan bermula pada hari ke-7 sampai ke hari 14, alhamdulillah tak ada satu pun kematian. Sebab tu saya tekankan yang penting tuan-tuan kena jaga amonia dan juga pH. Untuk amonia tak ada masalah kalau tuan-tuan buat ternakan secara aquaponik ni. Sebab dalam sistem aquaponik ni, kalau tuan-tuan ikut design yang sama yang saya buat ni, amonia memang boleh jadi kosong. Cuma sekarang ni untuk sistem ni ada masalah dengan nitrit. Tapi mudah saja untuk nitrit ni. Kita tambah pokok untuk serap semua nitrit tu, masalah akan selesai. Cuma hari tu pada hari keempat kita ada masalah amonia sampai 1 ppm. Itu pun sebab tangki ni belum disambungkan lagi dengan sistem aquaponik, belum sambung kepada filter. Selepas kita dah sambungkan kepada filter, amonia dah turun balik kepada 0 ppm. Amonia dan pH ni sebenarnya ada kaitan, ada hubung kaitnya. Sebagai contoh, dalam situasi pH terlampau rendah dalam tangki ternakan ni, apa yang akan berlaku? Nitrifying bakteria baik akan tukar amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit tu, bakteria tu akan mati. Jadi bila bakteria ni dah mati, amonia akan jadi tinggi dalam sistem ternakan kita ni. Yang kedua, kesan amonia ni pada pH yang lebih rendah adalah tinggi berbanding dalam keadaan pH yang normal. Yang mana pH yang normal adalah antara 7 hingga 8. Jadi kalau pH itu terlampau rendah, kesan amonia tadi adalah lebih ketara. Maksudnya kesannya adalah lebih teruk. Dan untuk anak benih ikan yang kecil-kecil ni, dia tak mampu bertahan dalam pH yang terlampau rendah. Dan pH yang rendah juga menyebabkan kita punya ternakan ni, ikan kita ni mudah terkena jangkitan penyakit pada bahagian kulit ataupun pada bahagian sisik. Dan penyakit ni lebih cepat merebak dalam pH yang terlampau rendah. Itu situasi untuk pH yang rendah. Dan kalau masalah pH terlampau tinggi pula, ada kaitan juga dengan amonia. Sebagai contoh, kesan amonia pada pH 8 adalah 10 kali ganda lebih teruk berbanding dengan pH 7. Jadi sebab itulah penting kena pastikan pH dalam sistem ternakan ni antara 7 hingga 8 saja. Dan pada masa yang sama, kita kena pantau juga amonia sebab kedua-duanya ada kaitan. Apa yang saya share dengan tuan-tuan tadi tu tentang amonia dan pH bukan hanya untuk ternakan ikan siakap saja. Boleh katakan hampir ke semua jenis ternakan air tawar ni, tuan-tuan kena monitor pH dan juga amonia. Sama juga tuan-tuan nak bela ikan tilapia ke, ikan jet perch ke, apa saja jenis ikan, kita kena pantau amonia dan juga pH. Dan macam saya beritahu sebelum ni, untuk sistem aquaponik ni, kita boleh bela semua jenis ikan air tawar. Habis kadang-kadang ada komen, bang, ikan patin boleh tak? Kalau ikan patin tu ikan air tawar, jawapannya boleh. Sebab sistem aquaponik ni boleh kita gunakan untuk menternak semua jenis ikan air tawar ataupun hidupan air tawar, nak berudang galah pun boleh. Jadi untuk ternakan ikan siakap ni, dari segi rawatan air ataupun parameter air, saya rasa saya dah boleh buat kesimpulan. Dia mudah saja, taklah complicated sangat. Yang pertama, sumber air, pastikan sumber air yang bersih. Kalau dekat tempat tu ada air paip, tuan-tuan gunakan air paip sebab air paip ni dah dirawat. Dan sistem aquaponik ni pun air tak adalah kena tukar sebab kita memang takkan tukar langsung air, kita cuma tambah bila air berkurang saja. Tapi kalau dekat tempat tu memang tak ada sumber air paip, tuan-tuan nak gunakan air sungai, nasihat saya tuan-tuan bawa tu sampel air tu, pergi cek dulu untuk pastikan apa kandungan yang ada dalam air tu. Tapi kalau ada sumber air paip, gunakan air paip. Dan untuk air paip ni, rawatan yang tuan-tuan kena buat, tuan-tuan kena tapis buang klorin saja. Dan untuk persediaan tangki, tuan-tuan kena buat persediaan lebih awal, sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun 3 minggu sebelum masukkan anak benih. Masukkan air dalam tangki, tapis buangkan klorin. Kemudian masukkan dolomite untuk naikkan pH antara 7 hingga 8. Itu saja. Dan lagi satu yang paling penting adalah oksigen. Untuk ternakan ni, oksigen memang tak boleh mati. Kalau mampu, tuan-tuan set up sistem kosa solar ataupun gunakan pump oksigen yang ada backup bateri. Sebab ikan siakap ni memang tak boleh bertahan kalau tak ada oksigen. Itu dari segi persiapan dan juga rawatan air lah.
Dan selain tu kita pun ada lagi masalah yang lain, masalah yang dah berlaku dan mungkin yang akan berlaku nanti. Kemudian tentang pam oksigen. Okey, soal oksigen ni bukan setakat wajib ke pakai pam oksigen ataupun tak, tapi wajib kena ada backup power dan juga backup pam. Dekat sini saya ada dua pam yang saya gunakan. Yang ni pam Hailia CP60. Pam ni dekat dalam memang ada bateri, tapi bateri dah rosak, saya tukar dengan bateri yang lebih besar, bateri 100 mAh. Jadi pam ni boleh bertahan selama 3 hari tanpa bekalan tenaga daripada TMB. Dan yang kedua, saya ada lagi satu pam dekat belakang ni. Pam ni saiz lebih kurang besar, sama besar, tapi yang ni tak ada backup power. Dan pam ni kedua-duanya saya onkan serentak. Daripada satu pam ni dia akan pergi setiap tangki dan juga ke dalam biofilter. Dan sama juga untuk pam yang lagi satu ni, pada pam lagi satu ni akan pergi ke setiap tangki dan juga dalam biofilter. Maksudnya ke dalam tangki ataupun mana-mana tempat yang perlukan oksigen akan ada sumber oksigen daripada dua pam yang berbeza. Yang ni walaupun dia boleh bertahan kalau tak ada power pada TMB, tapi kalau pam ni rosak, ternakan kita tak akan dapat oksigen. Jadi sebab tu saya gunakan dua pam sebagai backup. Dan untuk pam yang baru ni masih lagi belum ada backup power, tapi nanti semua sistem saya akan sambungkan kepada sistem kuasa solar yang besar. Jadi untuk pam yang ni dia akan ada dua backup bateri lah, bateri yang di bawah dan juga bateri sistem kuasa solar. Dan untuk yang ni kita akan backup dengan menggunakan sistem kuasa solar. Dan untuk sistem kuasa solar yang baru ni saya belum pasang lagi, masih lagi peringkat testing. Nanti saya akan share dengan tuan-tuan tentang inverter ni. Dan setakat ni apa yang saya boleh katakan tentang inverter ni, ni adalah inverter yang the best kalau tuan-tuan nak pasang solar dekat rumah ataupun dekat tempat ternakan ataupun dekat ladang ternakan. Ini memang sangat sesuai. Kalau nak pasang dekat kebun pun, inilah the best inverter yang patut tuan-tuan beli kalau tuan-tuan nak pasang sistem kuasa solar. Ni dalam next video nanti saya akan share lah. Daripada hari pertama sampailah ke hari 14, jumlah kematian anak benih dalam ni daripada 100 ekor yang mati hanya 8 ekor saja. Tapi hari ni, hari yang ke-15, ada seekor yang mati. Tapi bukan sebab amonia, bukan sebab pH. Ada masalah yang baru. Sebab tu saya cakap tadi, masalah ni mungkin pernah berlaku dan mungkin ada lagi masalah yang berlaku. Tapi kita akan selesaikan satu persatu. Untuk masalah yang baru ni, kita kena faham dulu sifat ikan siakap ni. Ikan siakap ni adalah ikan bersifat carnivore. Dia tak makan daun, dia tak makan pokok. Dia makan ikan juga. Walaupun ikan siakap ni yang kita ada ni dah di-convert kepada ikan air tawar. Dan makanan pun adalah pellet, tapi sifat carnivore tu masih lagi ada. Maksudnya ikan siakap ni dia akan makan sesama sendiri. Sebagai contoh, kalau ikan tu saiz dia 1 inci, dia boleh makan ikan yang lebih kecil daripada dia 75%. Maksudnya kalau ikan tu 1 inci, dia boleh makan ikan yang bersaiz 3/4 inci. Sebab bukaan mulut dia sangat besar. Jadi walaupun kita dah latih ikan ni untuk makan pellet, tapi sifat semula jadi sebagai pemangsa tu masih lagi ada pada ikan siakap ni. Inilah yang saya jumpa pada pagi tadi. Pagi tadi awal pagi saya cuba jenguk dalam tangki ni, saya nampak memang ada ikan yang tengah makan ikan yang lain. Bila saya nampak tu, saya kacau lah ikan tu, kemudian dilepaskan balik ikan yang dimakan. Inilah hasilnya, seekor lagi dah mati hari ni disebabkan cannibalism. Dan ikan yang makan tu taklah besar sangat pun pada ikan ni, cuma besar sedikit saja. Tadi saya tengok dah sampai dekat sini dah. Saya kacau, dia lepaskan balik, tapi yang ni dah terlambat lah, dah mati dah. Dan benda cannibalism ni memang akan berterusan. Dan sekejap lagi saya akan ceritakan macam mana cara untuk kita atasi masalah cannibalism ni ataupun masalah makan sesama sendiri ni. Sebab ni memang sifat semula jadi ikan siakap ni. Kalau ikutkan berdasarkan jumlah kiraan yang mati, dalam ni mesti ada 91 ekor lagi anak ikan kat dalam ni. Tapi bila dah ada masalah cannibalism ni, saya pun tak pasti dalam ni ada ataupun tak 91 ekor. Tapi sebenarnya untuk ternakan kali ni saya cuma nak fokus tentang masalah air, masalah rawatan air saja. Cannibalism ni memang sebelum ni pun saya pernah nampak, tapi yang tu kita akan selesaikan kemudian. Dan sebenarnya cara untuk atasi masalah cannibalism ni adalah kita kena buat grading, kita kena buat pengasingan. Kita kena pastikan dalam satu tangki tu, ikan yang ada dalam satu tangki tu mestilah tak terlalu beza sangat dia punya saiz. Maksudnya saiz dia lebih kurang sama besar saja. Dan ikan yang kecil kita kena keluarkan, letakkan dalam tangki yang lain. Tapi buat masa ni saya rasa saya tak mampu lagi nak buat pengasingan ni sebab ada masalah dari segi logistik lah. Saya pun dah tak ada tempat lagi dah nak letak tangki yang baru. Jadi untuk kali ni saya akan biar saja, kita tengoklah apa yang akan jadi. Harap-harap taklah terlalu teruk sangat. Mungkin ada banyak lagi yang akan hidup.
Selain pada kita buat pengasingan antara yang kecil yang besar ni, lagi satu benda yang kita kena jaga adalah jumlah makanan. Kita kena pastikan kita bagi makan yang secukupnya. Kalau tak cukup makan, dia akan mula makan sesama sendiri. Saya ada plan juga nak pasang underwater CCTV, nak pasang CCTV dalam tangki ni sebab kita nak tengok perangai ikan siakap ni. Mungkin bagi setengah orang adalah betul macam mengada-ngada, tapi bagi saya yang penting saya nak faham betul-betul perangai ikan siakap ni sebelum saya nak bela ikan siakap ni secara komersial. Jadi pada peringkat mula ni kita kena keluar belanja lebih sikit lah sebab kita nak faham betul-betul perangai ikan siakap ni. Kalau kita letak kamera dalam ni, kita boleh nampak lah sama ada dia tengah makan yang lain ataupun tak. Dan bagi saya benda tu penting. Tapi untuk cara yang paling mudah, kita cuma kena buat pengasingan lah, kita kena buat grading supaya dalam satu tangki semuanya sama saiz. Tapi itulah, kalau nak buat macam tu saya perlu tambah lagi tangki, 2 ataupun 3 tangki kalau saya nak buat pengasingan. Jadi kali ni kita redha je lah. Kalau banyak yang survive, itulah rezeki kita. Tapi yang penting kita dapat confirm tentang rawatan air. Dan hari tu ada juga yang komen yang tanya tentang pasaran ikan siakap ni, dan saya rasa soalan tu tak sesuai lah diajukan kepada saya. Sebab saya menternak ikan ni untuk saya makan sendiri dan untuk saya belajar selok-belok tentang ternakan ikan siakap ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tentang pasaran, tuan-tuan boleh tanya orang yang menternak secara komersial. Dan saya rasa kalau ikan siakap ni kita tak payah tanya pasal dia punya pasaran, sebab kita boleh nampak dekat pasar semua memang ada jual. Dan apa yang saya buat kat sini lebih kepada research saya sendiri sebab saya nak faham dengan lebih jelas tentang sistem aquaponik, tentang ternakan ikan siakap ni sebelum kita buat secara komersial. Dan sebab tu juga saya ajak tuan-tuan semua untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita belajar tentang selok-belok ikan siakap ni. Dan lagi satu yang penting, semakin banyak masalah yang kita jumpa dan semakin banyak kesalahan yang kita buat, lebih banyak benda yang kita akan belajar. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Dan bagi tuan-tuan yang nak menyumbang untuk peralatan dan juga konten-konten video seterusnya nanti, tuan-tuan boleh gunakan function Super Tank di bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.